Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar pada hari ini? InsyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi proses pembelajaran kita. Berada di bab yang keempat, dan untuk hari ini cikgu akan fokuskan kepada subtopik 4.2 iaitu perluasan kuasa British di negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Apa yang pelajar akan dapat selepas menyiapkan selepas habis belajar subtopik 4.2 ini ialah pelajar boleh menghuraikan perluasan kuasa British di negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Boleh huraikan, boleh terangkan balik bagaimana perluasan kuasa British di Kedah, Kelantan dan Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Baik, kita tengok faktor perluasan kuasa British di negeri-negeri tadi lah. 4 buah negeri tadi, negeri-negeri Melayu Utara tu. Terdapat 5 faktor, kena ingat ya. Terdapat 5 faktor perluasan kuasa British di negeri-negeri tersebut. Yang pertama, kedudukan yang strategik. Kedudukan Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu strategik. Kena ingat. Yang kedua, menghalang kemasukan kuasa barat yang lain. Yang ketiga, kemakmuran dan kekayaan sumber hasil yang ada di negeri-negeri tersebut. Yang keempat, menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Dan yang kelima, beban orang putih. Okey, 5 faktor perluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu Utara. Baik, kita pergi kepada satu-satu faktor tadi ya. Yang pertama, kedudukan yang strategik. Okay, kedudukan yang strategik. Baik, kalau kita tengok kedudukan Perlis, Kedah dan Kelantan sangat penting kepada perdagangan British. Okay, kerana Kelantan dan Terengganu strategik kerana terletak di laluan perdagangan di antara Siam dan Singapura. Okey, letak di antara Siam dan Singapura. Okey, baik. Sebenarnya sebelum kedatangan British, sebelum British berjaya menguasai negeri-negeri ini, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu itu sebenarnya dia berada di bawah pengaruh Siam. Siam mengatakan bahawa Perlis, Kedah dan Terengganu itu merupakan tanah jajahan dia lah. Tetapi bagi pihak Perlis, Kelantan, Kedah dan Terengganu itu, mereka hanya mengatakan bahawa Siam itu merupakan hubungan persahabatan, mempunyai hubungan persahabatan. Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, mereka bersahabat dengan negeri Siam. Tapi Siam menganggap bahawa negeri-negeri tersebut merupakan tanah jajahan dia lah. Baik, dan pada abad yang ke-19, hubungan di antara British dengan Siam memberi kesan besar kepada negeri inilah. Kedudukan strategik dan kemakmuran negeri-negeri ini telah menarik perhatian British untuk menguasai negeri-negeri tersebut. Okay, tetapi British tidak boleh menguasai negeri inilah kerana negeri ini dikatakan berada di bawah jajahan Siam, dan selagi negeri ini berada di bawah jajahan Siam, British tidak mampu untuk meluaskan kuasa dia lah. Okay. Baik, faktor yang kedua adalah menghalang kemasukan kuasa barat yang lain. Okay. Maksudnya terdapat kuasa-kuasa barat yang lain selain daripada British yang berusaha pada masa yang sama ini, mereka berusaha untuk meluaskan tanah jajahan dia, dan British risau sekiranya negeri-negeri ini jatuh ke tangan kuasa lain, kedudukan British di Asia ini, kedudukan mereka akan tergugat lah. Baik. Antara kuasa-kuasa barat yang lain yang mahu meluaskan kuasa ini seperti Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan juga Rusia. Kuasa-kuasa besar ini sedang meluaskan kuasa di kawasan-kawasan yang berhampiran. Jadi British perlu menguasai negeri-negeri ini sebelum dikuasai oleh orang lain, dikuasai oleh kuasa-kuasa barat yang lain. Okey. Contoh yang kita tengok,
kuasa barat yang berusaha untuk mendapatkan negeri-negeri berhampiran ini, contohnya Jerman berusaha untuk mendapatkan Pulau Langkawi. Berusaha, belum dapat lagi ya. Jerman berusaha untuk mendapatkan Pulau Langkawi. Kemudian Amerika Syarikat berhasrat meluahkan kuasanya di Terengganu. Berhasrat, belum berjaya lagi berhasrat. Okay. Kemudian Perancis berminat untuk meluaskan kuasanya di kawasan Segenting Kera. Segenting Kera duduk di selatan Thailand. Okay. Perancis berminat untuk mendapatkan Segenting Kera. Okay. Seterusnya Rusia ingin membuka penempatan di ujung Salang. Okey, ini antara kuasa-kuasa barat yang berminat untuk meluaskan pengaruh di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan negara kita dan ada yang di negara kita lah. Jadi British takut kuasa-kuasa barat ini sekiranya mereka berjaya mendapat satu kawasan, mereka juga akan meluaskan kawasan-kawasan ke tempat yang lain. Jadi British rasa dia tergugat, terancam. Jadi sebelum kuasa barat lain menguasai negeri-negeri ini, lebih baik British dahulu menguasai negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Baik, seterusnya faktor yang ketiga, kita tengok kemakmuran dan kekayaan sumber hasil yang terdapat di negeri, 4 buah negeri inilah. Kekayaan, kalau tak kaya, British tak akan mahu menguasai negeri inilah. Baik, kita tengok apa kekayaan dan kemakmuran yang ada. Negeri Kedah dan Perlis, hasil pertanian dan penternakan menjadi sumber bekalan makanan untuk memenuhi permintaan penduduk Pulau Pinang yang dikuasai oleh British. Okey, so apa kekayaan Kedah dan Perlis? Itu dari segi pertanian dan penternakan. Okey, hasil tersebut adalah untuk memenuhi permintaan penduduk di Pulau Pinang. Bagaimana yang kita tahu, Pulau Pinang telah pun dikuasai oleh British, salah satu negeri-negeri Selat. Baik, kemudian apa pula yang ada di Kelantan dan Terengganu? Di Kelantan dan Terengganu, aktiviti pembuatan. Okey, apa pembuatan apa? Dari segi pertukangan dan pembinaan kapal. Kedua-dua ini sangat penting kepada British. Kedua-dua negeri ini menjadi pembekal pelbagai barang dagangan kepada pedagang-pedagang di Singapura. Okey, boleh kemakmuran dan kekayaan. Negeri Kedah dan Perlis kaya dengan hasil pertanian dan peternakan. Negeri Terengganu dan Kelantan terkenal dalam aktiviti pertukangan dan pembinaan kapal. Baik, seterusnya kita pergi kepada faktor yang keempat, untuk menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Jadi negeri-negeri Melayu Utara ni dia terletak di tengah-tengah. Tengah-tengah di antara Burma dengan Pulau Pinang. Burma ni adalah nama lama bagi Myanmar. British dia berhasrat untuk menghubungkan Burma yang telah pun dikuasai oleh British dengan Pulau Pinang dan Singapura. Jadi di antara Burma dengan Pulau Pinang itu terletak negeri inilah, negeri Melayu Utara, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu ni. Okey. Baik, dan British berhasrat untuk membina jalan raya, untuk membina jalan kereta api dan telegraf untuk menghubungkan di antara Burma dengan Pulau Pinang. Nak membina jalan raya, kereta api dan telegraf menghubungkan Pulau Pinang dan Burma. Okey, jadi jalan raya, kereta api dan telegraf ni mesti melalui salah satu daripada negeri ini. Negeri, sama ada negeri Kelantan ataupun negeri Kedah ataupun negeri Perlis lah. Kenapa British nak bina jalan raya, kereta api dan telegraf ini? Untuk membolehkan British mempunyai rangkaian perhubungan terus dengan kawasan-kawasan jajahan dia lah. Okey, dan hal ini sangat penting bagi perdagangan dan juga keselamatan British. Baik. Faktor yang kelima adalah beban orang putih. Okey. British mendapati Siam melakukan kekejaman kepada penduduk di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Jadi British
menggunakan slogan beban orang putih supaya nak dapatkan sokongan daripada penduduk-penduduk di Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu inilah, iaitu beban orang putih seolah-olah British mahu tolong negeri-negeri ini daripada kekejaman oleh British. Okey. Kekejaman oleh Siam. Okey, kerana Siam melakukan kekejaman kepada penduduk di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Jadi British seolah mahu tolong negeri-negeri ini daripada kekejaman Siam. Baik. So, seterusnya kita tengok strategi perluasan kuasa. Strategi perluasan kuasa British. Bagaimana strategi yang digunakan oleh British untuk meluaskan kuasa di negeri-negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Jadi perluasan kuasanya adalah secara berperingkat-peringkat, sedikit-sedikit. Okay. British menyedari bahawa negeri ini berada di bawah naungan Siam dan mereka tidak boleh menguasai negeri-negeri ini secara agresif kerana ini akan menimbulkan masalah lah. British menggunakan strategi perjanjian. Kena ingat ini. British menggunakan strategi perjanjian bagi memastikan kejayaan dia menguasai negeri-negeri tersebut. Okay, dengan menggunakan kedudukannya di Pulau Pinang, British memantau perkembangan yang berlaku di negeri-negeri Melayu sebelum bertindak mengadakan perjanjian dengan Siam. Okey, so kita tengok antara sebelum berlakunya perjanjian Bangkok 1909. Perjanjian Bangkok ini penting kerana melalui perjanjian Bangkok lah negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, British berjaya meletakkan seorang penasihat British di negeri-negeri tersebut. Jadi ke arah perjanjian Bangkok ini kita akan tengok bagaimana boleh berlakunya perjanjian Bangkok ini. Baik, negeri Perlis, Kedah dan Kelantan Terengganu ini mereka merupakan negeri yang menjalinkan hubungan rapat dengan negeri Siam. Dan Perlis, Kedah, Kelantan Terengganu ini mereka menghantar bunga emas dan bunga perak. Menghantar bunga emas dan bunga perak setiap 3 tahun sekali kepada negeri Siam. Kenapa hantar bunga emas ini? Sebagai tanda persahabatan supaya sekiranya negeri ini diancam, Siam akan memberikan bantuan. Tetapi Siam beranggapan bahawa hubungan ini seolah-olah negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu ini adalah negeri jajahan dia lah. Tapi kita tidak menganggap kita berada di bawah jajahan, kita hanya mahu mendapatkan persahabatan, mahu bersahabat sahaja dengan Siam supaya Siam tolong. Jadi itu disalah anggap oleh Siam, menganggap kita adalah negeri naungan, adalah negeri jajahan dia. Baik, dan pengaruh Siam ke atas negeri-negeri ini tidak menyenangkan pihak British. Okey, apa yang British mahukan adalah matlamat utama British ialah mahu memastikan bahawa laluan perdagangan di antara India dengan China berada dalam keadaan selamat. Okey. India ni dia berada di sebelah pantai, di sebelah barat, sedangkan China berada di sebelah timur lah. Jadi laluan perdagangan ini mesti melalui Siam lah. Jadi British tidak mahu ada masalah dengan Siam supaya laluan perdagangan di antara India dengan China ini berada dalam keadaan selamat. Okay. Jadi British menyedari bahawa sekiranya British menguasai negeri Melayu Utara tadi, jadi dia akan rugilah kerana dia takut Siam akan mengancam laluan perdagangan tadi. Dan British menggunakan pendekatan perjanjian untuk menguasai negeri ini. Bermula pada tahun 1826 terdapat beberapa siri perjanjian yang melibatkan British dengan Siam lah, dan menyentuh hal ehwal negeri-negeri Melayu. Dan perjanjian ini diakhiri dengan perjanjian Bangkok 1909 di mana British berjaya meluaskan kuasa di negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu.
kita tengok antara siri-siri perjanjian di antara British dengan Siam. Yang pertama, perjanjian sulit pada tahun 1897 yang ditandatangani pada 6 April 1897. British dalam perjanjian ini, British mahu memastikan bahawa tidak ada kuasa lain meluaskan pengaruhnya ke atas negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Kuasa lain yang tadilah Perancis, Amerika Syarikat tadi, supaya Siam memastikan bahawa negeri-negeri ini tidak diserahkan kepada orang lain, kepada kuasa lain, dan British mengakui hak pertuanan Siam ke atas negeri-negeri tersebut. Kemudian dibuat satu lagi perjanjian yang dinamakan sebagai Perjanjian Sempadan, ditandatangani pada 29 November 1899. Dalam perjanjian ini telah ditetapkan sempadan di antara negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Kedah. Dan perjanjian ini dapat menyelesaikan masalah persepadanan di antara pihak British yang berada di negeri Perak dan juga di Reman yang kepunyaan Kerajaan Siam. Dan perjanjian yang ketiga adalah Perjanjian 1902 yang ditandatangani pada 6 Oktober 1902, di mana Siam mengawal hubungan luar negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu, supaya negeri Kelantan dan Terengganu tidak mengadakan hubungan dengan kuasa-kuasa luar yang lain lah. Ini untuk memastikan bahawa negeri ini tidak jatuh kepada kuasa-kuasa luar. Jadi Siam kawal hubungan luar negeri-negeri tersebut. Okey. Dan pengisytiharan ini merupakan langkah penting bagi perluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu. Baik, dan pada tahun 1909 termeterailah perjanjian Bangkok. Ini antara dokumen-dokumen perjanjian di antara British dengan Siam lah, sedikit gambar. Baik, perjanjian Bangkok 1909. Okey. Perjanjian Bangkok 1909 ditandatangani oleh British dan Siam pada 10 Mac 1909. Perjanjian ini memberikan kesan besar kepada Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Perjanjian ini membuka laluan kepada British untuk menguasai negara kita tanpa gangguan daripada kuasa luar yang lain. Kenapa tidak ada kuasa luar yang lain? Kerana sebelum perjanjian Bangkok telah pun dimeterai perjanjian untuk tidak membenarkan kuasa luar masuk ke negeri-negeri inilah. Jadi Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu telah menerima seorang penasihat British. British berjaya meletakkan seorang penasihat di Perlis, Kedah dan Kelantan, Terengganu melalui perjanjian Bangkok. Pada tahap awal, Kelantan dan Terengganu menolak kehadiran penasihat ini. Hanya Kelantan dan Terengganu menolak kehadiran penasihat ini. Okey. Ini kita boleh tengok gambar lah. Ini gambar rentetan peristiwa sebelum perjanjian Bangkok. Dan sehinggalah bermula pada April 1907 sehinggalah 10 Mac 1909. Perjanjian ini dimeterai antara wakil British iaitu Ralph Paget dan juga wakil Siam iaitu Putera Dewa Wongsa Warapraka yang juga merupakan Menteri Hal Ehwal Luar Kerajaan Siam. Okey, so sampai sini habis kita belajar subtopik 4.2. Sebelum kita mengakhiri kelas kita tengok satu soalan. Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu merupakan penampan usaha kuasa barat lain untuk campur tangan. So, apa maksud penampan ini? Penghalang lah, benteng. Jadi, Perlis, Kedah dan Kelantan merupakan benteng usaha kuasa-kuasa barat yang lain untuk campur tangan di negeri-negeri ini. Okey. Jadi kalau British berjaya menguasai Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, negeri ini menjadi benteng kepada British. Jadi benteng kepada British maknanya kuasa barat yang lain tidak boleh menguasai, tidak boleh menghalang British lah, tidak boleh campur tangan di negeri-negeri ini tanpa kebenaran British.
Okay, British jadi maknanya British selamatlah menguasai negara ini tanpa gangguan daripada kuasa-kuasa besar yang lain. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.